Okay, Assalamualaikum. So, untuk hari ini kita revise balik apa yang kita telah belajar tentang perwakilan piawai bagi atom. Okay, so dalam perwakilan piawai kita akan tulis X ni sebagai simbol unsur, A adalah nombor nukleon, Z adalah nombor proton. So, nombor proton nilai dia adalah lebih kecil berbanding nombor nukleon. Okay, so contoh. Daripada maklumat C12 6, so kita tahu C adalah simbol unsur, 6 adalah nombor proton, 12 adalah nombor nukleon. So simbol adalah unsur karbon C, nombor nukleon atom karbon 12, kemudian nombor protonnya adalah 6. Alright. Seterusnya, kita nak tengok macam mana elektron tu mengorbit mengelilingi nukleus. So dia akan mengorbit pada petala masing-masing. So dia akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus dahulu. So apabila petala tersebut penuh diisi elektron, maka barulah elektron tu akan diisi ke petala yang berikutnya. So sebagai contoh, so kat sini kita tengok pada petala yang pertama, so maksimum akan diisi dengan 2 elektron. Petala yang kedua maksimum boleh diisi dengan 8 elektron. Dan petala yang ketiga maksimum boleh diisi dengan 8 elektron juga. Baiklah. So sebagai contoh, jika kita ada proton aluminium 13, so atom aluminium mempunyai 13 elektron. Petala pertama diisi dengan 2 elektron. Petala kedua diisi dengan 8 elektron. Maka petala ketiga diisi dengan 3 elektron. So 2 campur 8 campur 3 baru ada 13. Maka kita boleh tulis susunan elektron sebagai 2.8.3. So petala terluar adalah petala yang kita panggil sebagai petala valence. So elektron pada petala valence dikenali sebagai elektron valence. Contoh tadi macam aluminium, kita ada 2.8.3. So bilangan elektron valence bagi aluminium adalah 3. Sifat kimia sesuatu unsur bergantung kepada bilangan elektron valence. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama akan mempunyai sifat kimia yang sama. Baiklah, so ini adalah aluminium. So rajas susunan elektron bagi aluminium. Kita lukiskan aluminium di tengah. So petala pertama diisi 2 elektron, petala kedua diisi dengan 8 elektron dan petala ketiga diisi dengan 3 elektron. So yang bulat-bulat ni adalah elektron. Kalau disuruh kita lukis rajah struktur atom, so kita letakkan proton dan neutron dalam ni. So dalam aluminium ada 13 proton dan 14 neutron. So kita boleh letakkan 13P dan 14N di tengah-tengah ni. Menggantikan simbol aluminium Al. Elektron sama 2.8.3. So seterusnya yang minggu lepas pun kita dah buat dah tentang uji kendiri 2.3 ni. So cikgu rasa semua dah siap dah. Cuma mungkin tak hantar je kan. So pastikan siapa yang dah siap tolong hantar PM personal kat cikgu ataupun boleh masukkan je dalam grup. Alright. So next untuk hari ni kita akan sambung tentang 2.4 isotop dan penggunaannya. So apakah maksud isotop? Isotop adalah atom-atom bagi unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron dia yang berbeza. Ingat lagi proton dengan neutron. So contoh dekat sini kita nak tengok bilangan zarah subatom bagi isotop klorin. So kita ada dua jenis isotop bagi klorin, iaitu klorin 35 dan klorin 37. So perwakilan piawai bagi atom klorin 35, 17 Cl. Kalau klorin 37, so 37, 17 Cl. So bilangan proton dia sama, tapi bilangan neutron dia berbeza. So bila bilangan proton sama, nominally bilangan elektron dia adalah sama. Next, kalau kita nak kira jisim atom relatif bagi isotop.
klorin tadi. So, dia bergantung kepada kelimpahan semula jadi isotop dalam sesuatu sampel. Kelimpahan semula jadi ialah peratusan isotop yang wujud dalam satu sampel semula jadi unsur. So, formula jisim atom relatif bagi isotop kita boleh kira sebagai jumlah peratus isotop darabkan dengan jisim isotop bahagikan dengan 100. So cuba kita tengok contoh 3. So klorin terdiri daripada 2 isotop, iaitu isotop 35 klorin dengan 37. Kelimpahan semula jadi isotop 35 klorin adalah 75% dan isotop 37 klorin adalah 25%. So soalan dia, hitungkan jisim atom relatif klorin. So kalau kita nak hitung jisim atom relatif klorin, so kita ambil peratus isotop klorin 35 darab dengan jisim isotop klorin 35, kita tambahkan dengan peratus isotop klorin 37 yang kita dah darabkan dengan jisim isotop klorin 37. So kita bahagikan dengan 100. So kat sini kita tahu 75 darab 35 tambahkan dengan peratus tadi 25, darabkan dengan 37. So kita tambahkan 2 ni bahagikan 100. So kita dapat jisim atom relatif bagi klorin adalah 35.5. Faham tak? Mudah je kan? So next kita nak tengok penggunaan isotopes. So isotop sangat-sangat berguna dalam bidang perubatan, pertanian, nuklear, arkeologi, industri dan kejuruteraan. Kalau dalam bidang perubatan, kita ada isotop kobalt 60 dengan iodin 131. So kobalt 60 digunakan dalam radioterapi untuk membunuh sel kanser tanpa melakukan pembedahan. Dan dia juga boleh berfungsi untuk mensterilkan alat perubatan. Iodin 131 digunakan dalam rawatan penyakit thyroid seperti hyperthyroidisme dan kanser thyroid. Dalam bidang pertanian, kita biasa guna fosforus 32 untuk mengkaji metabolisme tumbuhan. Dalam bidang nuklear, kita gunakan uranium 235 untuk digunakan dalam penjana kuasa nuklear untuk menjana kuasa elektrik. Yang ni yang paling glamour lah di seluruhannya dalam bidang arkeologi. Kita gunakan karbon 14 untuk menganggar umur bahan artifak ataupun fosil. Dan kita gunakan plumbum 210 untuk menetapkan umur lapisan pasir dan tanah sehingga 80 tahun. Dalam bidang industri, kita biasa gunakan hidrogen 3 sebagai pengesan untuk mengkaji kumbahan dan bahan buangan cecair. Yang ni pun glamour juga. Dalam bidang kejuruteraan, kita gunakan natrium 24 mengesan kalau ada kebocoran pipe di bawah tanah. So next kita tengok ni soalan ujikan diri 2.4. Boleh jawab tak? So tengok soalan nombor 1, nyatakan definisi isotop. So apa dia maksud isotop? Boleh rujuk balik buku. So isotop adalah unsur yang sama, atom-atom daripada unsur yang sama yang mempunyai nombor proton ataupun bilangan proton yang sama tapi nombor nukleon ataupun bilangan neutron yang berbeza. Seterusnya, soalan nombor 2. Atom yang manakah merupakan isotop? Yang mana satu isotop dalam jadual 2.6 ni? So kena ingat isotop dia punya nombor proton sama, nombor nukleon berbeza. So kita tengok. So yang sama mana? Yang ni lah. Betul tak? Nombor nukleon dia berbeza. Atom, yang ni jawapan dia adalah atom W dan X lah. Sebab apa? Sebab atom W dan atom X mempunyai nombor proton yang sama, iaitu 6. Tapi nombor nukleon yang berbeza. Next soalan nombor 3. Atom oksigen 16, oksigen 17, oksigen 18 adalah isotop. Banding dan bezakan 3 isotop ini. So kalau nak banding beza, kena buat persamaan dan perbezaan. So persamaan dia apa? Antara isotop oksigen 16, 17 dengan 18. So atom semua atom yang sama kan? So atom unsur yang sama iaitu oksigen. Lepas tu, apa yang sama lagi? Bilangan
proton. Okay, so bilangan proton dia sama. Okay, bilangan proton dia sama. So, bila bilangan proton dia sama, sifat kimia dia pun sama. So, tengok pula perbezaan. Okay, so atom oksigen 16. Okay, 17 dengan 18. So, apa yang beza ni tadi? Dia punya nombor nukleon. So, nombor nukleon, atom oksigen 16 ni, oksigen 16, nombor nukleon dia 16 lah. Okay, oksigen 17, nombor nukleon dia 17. So, nombor nukleon bagi oksigen 18 adalah 18. So, nombor nukleon dia berbeza. Yang kedua, bila nombor nukleon berbeza, bilangan neutron pun berbeza. So, kita kira bilangan neutron bagi oksigen 16, kita dapat 8. Okay, bilangan neutron bagi oksigen 17, 9. Dan bilangan neutron bagi oksigen 18 adalah 10. Bilangan neutron pun berbeza. Okay, so bila berbeza bilangan neutron ni, so dia mempunyai sifat kimia yang berbeza. Okey, bagi soalan nombor 4, dia suruh hitungkan jisim atom relatif bagi magnesium. So nak kira jisim atom relatif bagi magnesium, cara dia macam mana tadi? Okey, kita ambil peratus. Okey, peratus dia darabkan dengan jisim tu. Contohnya kat sini 79% darabkan dengan magnesium 24. So 79 darab 24, kemudian tambahkan dengan 10%, darabkan dengan 25, kemudian kita tambahkan dengan 11, darabkan dengan 26. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 100. Okey, so dapat jawapan dia berapa? Akan dapat jawapan 24.32. So bagi soalan nombor 5 pula. Okey, Puan Maimunah didapati mengidap penyakit kanser tulang. Okey, so dia tanya soalan pertama. A, apakah isotop yang mungkin digunakan nak rawat kanser? Kita guna apa? Isotop apa? Isotop cobalt 60. Okey, macam tadi ingat yang tadi. Alright, so B, huraikan kesan positif dan negatif penggunaan isotop. So kesan positif dia, okey, sel kanser tu dapatlah dibunuh. Betul tak? So, boleh merawat lah kita punya sel kanser. So, sel kanser tu dapat dibunuh. Okay. Kesan yang negatif dia. So, bila orang yang ada kanser, so bila dia buat kemoterapi kan, so apa yang berlaku kepada dia? Okay. So, dia ada kesan negatif dia. So, yang pertama, sistem keimunan dia jadi lemah. Okay. Dan kedua, keguguran rambut. Okay. Biasanya bila lepas kemo je ada kanser kan, so rambut akan gugur. Dah habis dah bab 2, kita belajar. So, dalam bab 2, kita dah tengok dah jirim ni apa. Okay. So, dia ada 3 fasa, pepejar, cecair gas. So, macam mana dia punya perbezaan daripada segi susunan zarah, tenaga kinetik dan daya tarikan zarah. Okay. Lepas tu, jirim boleh wujud sebagai atom, molekul dengan ion. Okay. So, atom tu ada neutron, proton, elektron. Lepas tu, kita dah tahu dah macam mana nak tulis. Okay, perwakilan piawai bagi atom. Okay, lepas tu kita tahu juga macam mana nak susun elektron. Kemudian kita tahu juga isotop. Okay, isotop tadi ada isotop dan kegunaannya. Okay, so habislah bab 2 ni. So apa yang cikgu nak? As usual, buatlah nota sendiri. Okay, so make sure nota sendiri bab 1 dan bab 2. Okay, buat dalam satu buku nota lah. Okay, dan jawapan cikgu dah bagi dah dalam uji kendiri 2.4. So, boleh buat uji kendiri 2.4. Seterusnya, tengok buku teks. Muka surat 40 dengan 41 ada penilaian prestasi 2. Penilaian prestasi 2. So, buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan je. 1 sampai 6. Masa 1 minggu ni. 1 sampai 6. Soalan nombor 1 sampai 6 penilaian prestasi 2. Muka surat 40, 41. Dan jangan lupa satu lagi kerja yang cikgu bagi sebelum ni. Laporan. So, tolong hantar laporan kat cikgu. So, siapa yang tak siap lagi video pun tolong hantar video dan laporan. Untuk eksperimen 1.1 tu. So itu saja kelas untuk hari ini. Jumpa lagi next class minggu depan. Make sure siapa yang dah siap tolong share semua awak punya latihan pada cikgu dan nota. Alright? Okay.